Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kami bersiaran langsung dari auditorium Arah Sempat Menara Dato' On dan Kuala Lumpur. Hujan lebat petang tadi jadi bilik ni agak sejuk dan kita mengalu-alukan kedatangan daripada UMNO bahagian Titiwangsa. Ini bahagian Datuk Seri Johari Ghani selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Seronok penuhlah sikit dewan kita pada hari ini kan. Jadi semangatlah sikit kita nak sembang. Tajuk kita pada malam ini ialah Malaysia diambang pemulihan. Dan panelis kita pada malam ini tak lain tak bukan iaitu Naib Presiden UMNO Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Apa khabar Tok? Sihat? Baik. Alhamdulillah. Mana seorang lagi? Mana seorang lagi? Jadi kami dari Media Perpaduan mohon jutaan ampun dan maaf kerana sepatutnya kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Ngah Komeng, Menteri KPKT, tapi di beliau uzur di saat akhir. Jadi terpaksalah kita tampilkan seorang panglima je pada malam ni Kalau tidak kita ada wakil. Sebelum ni pun kita banyak program bersama PKR, Amanah dan juga DAP, kawan-kawan dalam Pakatan Harapan. Jadi pada malam ni Datuk Jo dia bersorangan lah untuk malam tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Jo juga adalah Ketua UMNO bahagian Titiwangsa dan Ahli Parlimen Titiwangsa yang pernah hilang kawasan tu satu penggal tu kemudian alhamdulillah berjaya merampas kembali. Baik, kita bukan saja diambang pilihan raya negeri 2023, ada sekitar 4 hari lagi rakyat Malaysia di 6 negeri akan turun untuk mengundi tetapi kita juga diberi berita gembira tentang Malaysia ini dikatakan berada di ambang pemulihan. Kita akan tanya sama ada benda ni adalah sesuatu yang realistik, betul atau tidak, kita bertanya kepada pakar lah. Baik, sebelum kita bercerita tentang pemulihan ini, Datuk Seri, kalau kita tengok Datuk Seri, daripada hari pertama kita membentuk unity government, kerajaan perpaduan, sampailah ini bulan yang ke-8, banyak pihak yang cuba cast doubt tentang keupayaan kerajaan perpaduan ini untuk pulih dan keluar daripada kegawatan ekonomi kerana ada banyak faktor yang kita akan bincang nanti. Pada pandangan Datuk Seri macam mana? Saya melihat dari segi soal ekonomi ini, kita tak boleh tengok dalam masa yang begitu singkat. Terutama apabila kita melihat apa yang berlaku dalam negara kita ni. Kita berdepan dengan ekonomi yang sangat mencabar apabila kita berdepan dengan COVID 2020-2021. Kemudian kita ada kerajaan yang dibentuk selepas itu. Dia 3 Prime Minister, Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kalau kita tengok dari segi management ekonomi, sudah tentu lepas baik pulih daripada COVID, kemudian kita berdepan dengan ketidaktentuan politik negara, sudah tentu banyak benda-benda yang kita nak buat dari segi ekonomi ini agak terbantut sikit. Sebab itu apabila unity government yang ditubuhkan selepas PRU 15, saya nampak bahawa dengan adanya jumlah ahli parlimen 148 dan juga akta lompat parti, dia akan memberi satu kestabilan politik dalam negara. Jadi unity government ni baru 8 bulan. Jadi nak restructure ekonomi ni, I think minimum kalau kita nak tengok dia punya result actually 1 term. And then from the 1 term tu, kalau dia perform bagus, then we can go to the next term. Tapi the most important thing, yang penggal ini, sekarang kita baru mentadbir 8 bulan under kerajaan perpaduan. So kita ada lebih kurang dalam 4 tahun 2 bulan, 4 tahun 3 bulan gitu. I think we need to prove to people that the result ini akan memanfaatkan rakyat. Kita dapat baik pulih ekonomi, then the confidence of the rakyat will be there untuk support kita untuk pengarahan akan datang. Itu dari segi big picture ekonomi ni. Baik, Tok. Isu kita
kita berhadapan sekarang ini, especially kita berada di ambang pilihan raya negeri ni, banyak pemimpin-pemimpin yang kita rasakan mungkin kurang rasa tanggungjawab atau patriotism mereka kepada negara, kerana mereka yang memwar-warkan bahawa tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada kebaikan tentang rakyat, tak ada berita gembira yang dibawa oleh unity government, kerajaan perpaduan ini. Kerajaan ini tak bagus, kerajaan ini pembohong. Bulan Ogos ni kita akan melihat kerajaan ini dijatuhkan. Jadi ini berkait rapat dengan confidence level, keyakinan pelabur. Kalau kita tengok pelabur-pelabur baru dah berjinak-jinak, tapi dengar cerita macam ni, mereka mungkin, saya tak tahu bagaimana kesan. Kita tak boleh nafikan bahawa isu-isu begini yang dibangkitkan di dalam negara kita, dia sebenarnya menjejaskan confidence orang. Terutama pelabur ni, dia tak faham politik Malaysia ni. Ya? Dia datang nak melabur, tapi bila dia dapat feedback dari media-media antarabangsa, bagaimana pergolakan politik yang berlaku dalam negara kita, jadi mereka mengambil sikap tunggu dan lihat. Dalam segi konteks pelaburan, kalau orang nak datang negara kita ni, dia mesti rasa begitu yakin dengan kestabilan politik. Jadi kalau kita sama-sama pemimpin-pemimpin sama ada di peringkat kerajaan ataupun pembangkang, kita berpolitik sehingga menghilangkan confidence negara, dan kita bercerita bukan soal nak membangun negara, tetapi kita cerita soal nak menjatuhkan kerajaan. Ini bagi saya adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Kita berpolitik 5 tahun, bila kita pergi election. Habis election, kita start membina kerajaan. Kalau yang menjadi kerajaan membina negara, yang jadi pembangkang ialah dia provide check and balance. Dia punya padang check and balance ni di Parlimen dan ataupun di Dewan Undangan Negeri. So jadi kalau kita boleh ada konsep itu, iaitu selepas kita bertanding pilihan raya, that's it. Ini lepas habis PRU 15, saya tengok kita bangun pagi politik lagi cerita. Pasal kita cerita pula state government. Now lepas state government ni 6 ni, lepas 12-8 ni 6 state. 1,5 tahun lepas tu nak kena lagi cerita pasal Sabah pula. Betul. Lepas habis Sabah, lepas tu kita pergi Melaka balik. Lepas Melaka, lepas tu pergi Johor balik. Lepas tu dah PRU pula 16. Belum lagi Sarawak. Ini tak habis macam cerita ni. Jadi akhirnya banyak polisi-polisi atau dasar keputusan yang nak dibuat oleh kerajaan mengambil kira soal politik, maka dia akan delay. Ataupun kita akan membuat dasar-dasar yang lebih popular, tetapi dalam jangka masa panjang dia akan beri kesan kepada negara dan juga ekonomi. Jadi ini yang kita nak kena ada basic understanding. Saya selalu suka gunakan Indonesia, 300 juta population. Dia habis dia punya pertandingan, dia tak cerita dalam politik ni. Dia cerita benda lain. Kita ni bangun pagi semalam baru dapat keputusan. Bangun pagi start balik. So, ini saya rasa kita nak kena betul-betul tengoklah. Because dalam jangka masa panjang, dia memberi satu budaya politik dalam negara ini yang akan terbawa-bawa oleh future generation. Ini the new generation yang datang masuk dalam politik ni, tak kira mana-mana parti. Tapi mereka ini akan melihat cara all the seniors berpolitik, dia akan menjadi budaya tu. Jadi kita tak nak akhirnya kita ni masih bergasak, the future generation akan terjejas. Baik, itu pada mereka yang nak merebut dan merampas kuasa. Itu memang kerja mereka. Tetapi dalam masa yang sama, rakyat merasa begitu terbeban dengan harga barang, dengan tekanan ekonomi, tentang kos sara hidup dan macam-macam cabaran. Ini kena direct kepada mereka. Tetapi dalam masa yang sama, kita melihat rakyat juga mungkin secara sedar ataupun tidak, mereka juga sedang berhadapan dengan satu suasana di mana kalau mereka tidak bersama dengan kerajaan, akhirnya pembangunan itu tidak dapat dijalankan. Kesannya kepada mereka. Ini yang kita nampak sekarang ini, Tok. Kita belum cerita bab ekonomi, tapi kalau kita cerita bab pilihan raya, pihak sebelah sana hanya bawa satu naratif Islam Melayu terancam. Jadi Islam Melayu terancam, dan dengan takfirinya ini memecahkan lagi kesatuan yang ada pada rakyat. Macam mana kita nak membangun? Ini Islam Melayu terancam ni semua retorik politik. Because kalau kita tengok semua parti politik kat Malaysia ni,
kita memang iktiraf bahawa negara kita mempunyai penduduk yang majoritinya orang Islam. Kan? Betul. Ni Islam Melayu ni terancam. Ini semua retorik politik. Saya tak nampak mana-mana parti politik nak mengancam orang Melayu dan juga orang Islam. Kalau kita tengok daripada dulu kita start kita merdeka dan UMNO mentadbir 60 tahun. Itulah juga yang diorang cerita macam-macam. Begitu juga Pakatan Harapan. Bila dia in power now together with BN, adakah dia buat? Bagi saya contoh satu. Saya nak contoh, cakap retorik nak buat apa, bagi contoh satu. Kat belah mana yang Melayu terancam, kat mana belah mana yang Islam terancam. Saya nak bukti, you bagi contoh kat mana. So kalau tak ada contoh, you cakap retorik, you cakap lah. Tapi at the end of the day, rakyat ni pun bukanlah bodoh. Mereka pun boleh berfikir. You nak cakap Melayu terancam, agama Islam terancam ni, which part? Kat mana? Yang this part ni yang saya tak berapa setuju lah. Kita nak politik ni, kita bawa kita punya ideologi. Kita bawa kita punya pendekatan bagaimana kita nak membangunkan negara. Kalau pembangkang ada better way of doing it, you jual lah, you punya idea. Government continue do what dia punya dasar dan policy. Kalau you rasa policy tak sesuai, you argue dalam parlimen. You put all your facts. So at the end of the day, apa yang kita nak? Matlamat kita ialah supaya negara ini jangan dia maju ke terbelakang. Dia mesti ke depan. Kalau tidak, semua ni akan rugi. Bukan saja kita rugi, ni future generation akan rugi. Lebih besar rugi daripada future generation. Yang ini kita nak kena jaga. Bagi saya mengambil sikap beginilah. Dulu saya menang pada PRU 13. Kemudian pada PRU 14 saya kalah. Tetapi saya take it very positive. Dan we tengok kenapa after PRU 13 serve the people kat bawah ni kalah. Menang. Lepas tu PRU 14 masuk kalah. Why? Kita study lah kenapa kita kalah. Tapi at the end of the day saya kata, maybe not enough pendekatan. Kita tak dapat mendekati mereka dan faham kita. Dan jalan dia buat kerja 4,5 tahun. Sampai PRU 15, the people will give you back. Begitu juga saya nak harap macam pembangkang-pembangkang ni semua. Bolehlah you argue. But kalau you argue kerana nak menjatuhkan kerajaan, kita boleh lepas pilihan raya ni. Kita dah tengok macam mana kerosakan yang berlaku apabila Sheraton move ni. You dapat you pun cita-cita untuk jadi kerajaan dengan cara pintu belakang. Tetapi kesan dia apa? Kesan dia kita buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia melahirkan Perdana Menteri, 3 Perdana Menteri with different party untuk mentadbir negara. Macam mana you nak tadbir negara? Habis 17 bulan kena tukar kat orang. Habis 14 bulan PRU. Habis 22 bulan kena jatuhkan. It's not practical. Ini ekonomi, ini bukan boleh cerita pasal 1 tahun, 2 tahun. That's why bila kita buat election tu 5 tahun. The reason why kita buat election 5 tahun ini kena ada sebab. That is the most comfortable time yang kita ada, period yang kita ada untuk sesuatu kerajaan tu menunjukkan hasil dia. Dan kalau dia perform better, dia can continue. Begitu juga Barisan Nasional. Kita perform 1957 sampailah kita kalah dulu PRU 14. But of course sementara nak kalah tu dia daripada 2/3 dia jatuh lah, simple majority. But at the end of the day, kalau orang yang menjual ni dia punya better ideology and people tertarik dengan nak cuba, dia cubalah. So akhirnya dia berjaya, some of them successful. Saya lalu bagi contoh di Selangor saya tengok. Kita bangunkan Selangor ni 60 tahun. Kemudian bila Pakatan Harapan ambil alih, and then dia manage as well. PRU 28 dia menang, kemudian dia takbir 5 tahun, kemudian tu masuk PRU 13, dia pun mentadbir bagi orang bagi dia balik 10. And then kemudian masuk PRU 14, dia menang lagi. Jadi proses ini menunjukkan bahawa dia boleh mengambil ini pendekatan untuk memajukan state. Sebab tu dia dapat sokongan. Dan saya tak teragak-agak sebagai salah seorang daripada ahli parlimen Barisan Nasional. Waktu kita tak ada parti yang boleh menubuhkan kerajaan. Saya salah seorang yang pertama saya menilai semua parti-parti ni. Cakap why not we, saya beritahu Presiden cakap why not we join dengan Pakatan Harapan ni. We work together, we learn each other. Kita pun ada pengalaman 60 tahun.
dia pun ada pengalaman 15 tahun. Why don't we work together and we try this? Kan? Ini dalam politik ni, the dynamic tu must always ada supaya kita boleh melihat dan banyak cabaran-cabaran. Macam Dato' Azam pun belajar. Dulu nak buat ni semua pakai BN saja. Sekarang bila dicampur dengan PA pun belajar daripada kita pun belajar daripada dia, macam-macam benda kita boleh belajar. So at the end of the day, untuk apa? Untuk kebaikan for future generation. Dato' Azizan dengan saya, we are already over the future generation. Umur 55 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Next 10 years, dia orang nak start kerja. Kalau umur 15 tahun, next 10 years, dia dah keluar universiti, dia nak kerja. Yang 5 tahun ini, next 10 years, 15. Campur lagi 3, dia dah boleh mengundi. Dia nak masuk college. So, kalau kita tak membudayakan politik positif ke hadapan, jadi akhirnya kita juga yang akan mendapat kesan. Yang kita tak boleh tahan ni, bila kita dapat kesan ni, apabila kita dah tua ni. Betul. Orang tu struggle kat bawah. Nak cari kerja susah, pendapatan tak cukup. We need to build now. Itu saya punya pandangan. Baik, Tok. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya memulakan kerjaya saya sebagai moderator ni dengan menjemput panelis yang pertama dalam hidup saya ialah Datuk Seri Jo ni, selepas kita kalah 2018 tu. Saya ingat dalam bulan Ogos juga, kita kalah bulan Mei, bulan Ogos kita dapat kekuatan. So Datuk Jo ni lah mangsa pertama saya lah. Jadi pada ketika itu kita agak kritikal tentang keadaan ekonomi negara. 5 tahun kita monitor, memang hancur lebur sendi-sendi utama ekonomi. Baik, itu sudah pun berlalu. Sekarang ini 8 bulan Kerajaan Perpaduan mengambil alih. Bagaimana Datuk melihat indikator atau petunjuk utama angka-angka ekonomi pada saat ini? Okey, kalau kita tengok globally, kalau kita tengok dari segi angka-angka ekonomi ini, dia menunjukkan satu kesan yang positif. Macam first quarter kita 5.6% growth. Jadi kita ada second quarter, going to announce lagi 2 minggu, then dia akan announce lah. Third quarter, fourth quarter. Kita tengok. Then, kita tengok dari segi kita punya export, total trade, import. Dia menuju kepada keadaan bahawa kita sedang membaik pulih ekonomi kita. Jadi, we need to give more time untuk kerajaan hari ini mentadbir negara sebab baru 8 bulan. Dalam masa 8 bulan pula, kita take a break pasal PRN ni. Banyak benda yang kita nak kena adjust supaya kita nak pergi explain ke bawah. Kalau kita tak pergi explain ke bawah, susah juga. Kalau pembangkang-pembangkang ni semua pergi ke bawah, dia cerita semua retorik, cerita semua tak ada fakta punya. Jadi kalau kita tak counter, problem juga. Kita have to explain to them. Ni manage ekonomi ni bukan dia boleh manage dah 2-3 bulan boleh nampak result. So we need to plan and do this. Sebab tu saya tertarik dari segi 7 inisiatif yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Because banyak daripada inisiatif ekonomi yang dibentangkan tu, saya rasa kalau kita boleh susun strategi dan execution, kalau betul, saya rasa dalam masa 10 tahun it can be very fantastic. Contoh macam nak jadi ekonomi terbesar ke 30. Sekarang kita 38. So nak pergi jadi ke 30. Jadi ini ada satu inisiatif. We have to plan lah. Macam mana? How do you plan to make sure that ekonomi ni boleh jadi 30? Sebab kita pernah jadi ekonomi dunia terbesar 35 pada 2013. That's competitive. Global competitive. Macam mana kita nak jadi kompetitif? Sekarang dia target nak jadi kompetitif 12 ranking dalam dunia. Hari ini kita nombor 27. Alright? So we can improve. Sebab ini semua proses daripada kerajaan. Investor datang nak dapat kelulusan, has to be fast. Kerajaan nak buat kerja, nak compete dengan negara luar ni, kita kerajaan must be very efficient. Kalau kita benda yang boleh siap hari ni, kita nak tunggu seminggu baru nak siap, tak boleh. We have to change the dynamic of running a government. Semua nak kena fast. Baru kita boleh dapat number 12 tu. Efficient, competitive. Kita boleh entertain investor datang. Dan investor ni kita kena faham. Dia ada 2 kelompok investor. Satu yang domestik, satu yang luar negara. Luar negara ni, dia banyak comparison dia. Dia akan compare dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Indonesia, dengan Vietnam, dengan Cambodia. Dia macam-macam dia boleh compare.
And then kita one of the country dalam ASEAN yang 10 tu. Jadi kalau kita tak boleh compete dari segi kompetitif kita dengan negara ni, dia lalu macam dia lalu kat TikTok lah. Lalu tolak. Swipe. Betul tak? So that's a key yang kita nak kena faham. Begitu juga dari segi indeks rasuah. So the target of indeks rasuah ni pun juga penting because kita target kerajaan target indeks kita 25 indeks rasuah. Sekarang kita 62. So banyak isu-isu benda-benda yang kita kena manage dan kita kena address supaya orang nampak dia confident dan kita boleh buat benda ni. Akhirnya with all these indicators, dia menyebabkan kita akan jadi a preferred destination untuk orang datang melabur. Dan pelaburan ni sangat penting dari segi pembangunan ekonomi kerana dia adalah merupakan modal yang dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha dan juga pelabur-pelabur luar negara, dan hasil daripada pelaburan ini dia akan mewujudkan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ini maka akhirnya kita punya rakyat yang telah kita beri education ini akan ambil pekerjaan tersebut. Baik Tok, kalau kita tengok ramai orang skeptikal apakah kita mampu untuk keluar dalam masa yang terdekat ataupun tidak. Tapi dalam kenyataan sebelum ini Datuk pernah cakap tentang kemungkinan 10 tahun lagi kita boleh mencapai apa yang disasarkan oleh PMX. Isunya sekarang ini ramai rakyat yang tak mendapat maklumat yang tepat. Kalau kita tengok ada banyak cerita-cerita yang boleh menggugat keyakinan mereka. Contohnya, untuk kita menyusun balik dengan hutang 1.5 trilion, kita kena susun balik ekonomi dan fundamental kita untuk memastikan kita boleh melompat jauh lebih tinggi. Antara perkara yang sedang disusun oleh kerajaan ialah menyusun semula subsidi. Ini jadi sensitif kepada rakyat kerana pada mereka apabila timbul cerita kerajaan nak menyusun semula subsidi, pada mereka ada ahli politik yang ambil kesempatan kata wah ini kerajaan akan tarik balik, rakyat terpaksa membayar lebih banyak. Jadi perkara-perkara ini tak selesai kalau kita tak beri penjelasan. Komentar. Okey. Dia kalau kita tengok strategi yang dibentangkan 10 inisiatif ni, that's a strategy. Apa kita punya matlamat. Tapi yang paling penting nak execute. Bila nak execute ni, yang ini perancangan yang kita kena susun. Kalau kita tak susun perancangan ini, makna strategi ini akan jadi macam strategi. Kita ni dah macam-macam strategi kita keluar. Dulu kita cakap Vision 2020. Sampai 2020 tak jadi apa pun. Tak sampai. Apa yang kita target. Lepas tu kemakmuran bersama. Lepas tu T50 tak sampai dah kena dah Barisan Nasional Belakang Galak. Lepas kemakmuran bersama. Now 10 inisiatif ekonomi yang dibentang oleh PMX. So, the most important thing is actually macam mana kita nak execute ni. Dia execution ni yang penting. Jadi bila nak execute ni, this is where semua daripada kementerian-kementerian terlibat sebagai sebuah badan kerajaan. Ini yang sebenarnya kita nak kena ada KPI for everyone. Pasal kita nak execute. Strategi kita boleh keluar lah. Tapi ini nak execute. So saya percaya kalau kita bagi masa yang betul, dan kita akan tengok the first 5 years ni you should be able to see this. Now coming back to subsidi Now subsidi ini sebenarnya dia bila kita restructure subsidi itu bukan maksud kita tak bagi subsidi. Kita bagi subsidi. Tetapi kita nak bagi subsidi yang bersasar. Kerana apabila subsidi yang bersasar ini secara tak langsung dia boleh memberi satu kebaikan dari ekonomi sistem kepada kita. Kalau tidak, kalau kita bagi subsidi tanpa cek, pun sampai bagi contohlah, minyak masak 1 kg dalam plastik. Paket tu. Itu untuk siapa? Untuk orang bibak buluh. Orang, cuba you pergi kat kedai, mana orang nak beli benda ni? Sedangkan kerajaan produce 60 juta paket sebulan. Kat mana pergi 60 paket ni sebulan ni? 60 juta sebulan ni? Tak lupa. Jadi kalau orang susah kat kampung semua nak beli minyak, sekali nak beli minyak botol yang 35 kg tu, that one cost almost 30, depending what is the price of CPO. Sampai RM42 pun ada. Tapi kerajaan jual RM2.5.
Mana nak cari 60 juta ni paket? Kalau 60 juta ni bagi dengan 3.5 juta B40, berapa paket dia dapat sebulan tu? Tapi I don't think dia get. Ini nak kena tengok. Adakah mekanisme kita mengeluarkan 60 paket, 60 juta paket ni adalah satu strategi yang betul? Sebab enforcement tak ada, so what do? You calculate lah berapa dia jual, dia pakai satu rumah. Dan mungkin kita bagi dia cash transfer, dia beli balik minyak tu. Daripada kita keluarkan paket ni, akhirnya disalah guna paket ni. Orang tak sepatut dapat, dia dapat kota ni, bagi kat eksporter pergi eksport. Dan macam mana nak buat enforcement? Itu salah satu. Begitu juga dari segi minyak, dari segi gas. Ini semua kita nak kena ada execution strategi. Strategi untuk ekonomi dah ada. Tapi macam mana strategi untuk execute ni? Itu nak kena ada. Dan every kementerian dia kena work together. Dia tak boleh in silo. Ini yang saya rasa perlu ada untuk 5 tahun akan datang. Immediately after this, PRN dah boleh buat lah. Susun strategi ni every part. Contoh, macam kita nak pendapatan pekerja 45% daripada GDP negara dalam masa 10 tahun. Sekarang kita 32%. 30% nak sampai ke 45% percentage of the GDP. So nak buat benda ni kena ada strategi. Contoh, kita ada dasar wages yang progresif. Tapi nak buat dasar wages yang progresif ni dia nak kena tahu macam mana nak buat. Contoh, kita cakap kita nak bagi non-mandatory, tak ada mandatory. Mana lepas tu tak nak kena bagi insentif. Kemudian nak link dengan productivity. So all this kita nak kena beritahu kepada syarikat-syarikat yang macam mana yang you nak measure ni. Ini nak penting. Kalau tidak nanti kita punya strategi ni orang tak faham. Jadi macam mana nak achieve? Yang ini saya cakap execution ni sangat penting. Kalau kita dapat execution ni, semua orang tahu, faktor nombor 2 untuk berjaya ni ialah lepas kita susun strategi untuk execute ni dan kita get the right kementerian, the right people to execute, mesti ada komunikasi. Communication is important. Sebab kalau orang tak faham kita, orang tak faham apa kita nak buat, orang tak faham macam mana kita nak execute, orang tak faham apa dia punya terms and condition in order to achieve this, itu susah. So communication sangat penting. Baik. Bila kita tengok 40 pages ucapan PMX apabila meluncurkan ekonomi madani tu, kebanyakan analis semua concur bahawa inilah penicillin yang paling bagus untuk kita keluar daripada kemelut ekonomi. Tetapi kita berhadapan dengan satu halangan yang lain macam tadi apa dia Datuk sebut tentang public delivery system. Macam mana kita nak establish, masa zaman Datuk Seri Najib ada NKRA, ada KPI dan sebagainya. Tetapi buat masa ini kita masih sibuk dengan PRN, jadi kita tak nampak ada keterangkuman dari segi strategi untuk memastikan apa yang kita cakap tu boleh dilaksanakan. Dan ini juga menjadi bualan di kalangan akademia. Apakah perkara ini boleh direalisasikan dengan keupayaan yang ada pada agensi-agensi sedia ada? Komen tu. Saya berkongsi sikitlah saya punya pengalaman duduk dalam kerajaan. 22 bulan jadi Menteri Kawan 2. Apa yang saya tengok, sebenarnya kita have a very good government servant. Very good. Very experienced. Tapi masalah dia, kita kena ada competent leaders. Kalau kita tak ada competent leaders, dia orang pun tak confident dengan kita. So that's why, nak manage kaki tangan kerajaan ini, nak membuat sesuatu supaya mereka ini dapat execute kita punya political plan, economic plan. Kita mesti ada competent leaders. Kalau tak ada competent leaders, ini masalah besar. Jadi dia orang ni, dia gelakkan kita semua. Itu nak kena jaga. Sebab dia tak confident dengan leaders, masalah. So sebab tu saya cakap, you nak membina ekonomi ni, you can have all the consultant to advise you. At the end of the day, how to execute. Nak execute ni, you need people who are competent to know how to execute. And then you can deliver and communicate with kaki tangan kerajaan. Kalau tidak, tak boleh.
problem, then you can see a lot of issue. Sebab orang tak faham apa kita nak buat. So dia bila tak faham, dia buatlah business as usual, sedangkan kita dah suruh tukar. So dia tak pernah nak fikir outside the box because kita tak ada competent leaders. Sebab tu saya always stress, you must have a competent leaders. Mesti ada competent leaders. And saya percaya the combination of the experience between PH, BN ini, I think we can do this for next 10 years. Dengan syarat ni dua-dua pun jangan berasak lah. Dia kena geng. Mana dia kena bersahabat. Kalau dia tak bersahabat, kacau kita. Mana? Pasal masing-masing dah tahu masing-masing punya strategi. Jadi saya menganggapkan ekonomi for next 10 years. Kita take this cabaran. For the first time we finish this economic strategy for next 10 years. But we must partner together and execute this. And saya percaya, I think we can do it. You bayangkan, after 10 years, you tengok kita punya economy size 30 terbesar dalam dunia. Lepas tu kita punya rasuah index 12. Competitive index kita improve. So, we need, competitive index 12. And then rasuah jadi 25 punya index. So, we improve everything. Itu perception is good. Bila perception is good, more and more people will come to this country. Kita berada dalam location yang sangat strategik dalam Southeast Asia. We are the most strategic country here. Baik, kalau kita tengok begitu banyak pengumuman yang dibuat oleh PMX mutakhir ini Tok kepada penjawat awam. Ramai orang tanya kenapa penjawat awam dapat macam-macam ni, sampai yang terbaru diumumkan postpaid pun dapat special rebate, wang tunai pun dapat special, orang dapat 100, penjawat awam dapat 300. Tapi isunya apakah produktiviti meningkat, dan macam mana kita nak pastikan bahawa tak ada deep state dalam kerajaan yang menghambat kita untuk kita mencapai objektif. Okey. Saya dulu mula-mula saya pun tak faham juga. Sebab saya fikir kenapa nak bagi-bagi benda ni. Then only I realise sebenarnya 1.6 juta kaki tangan kerajaan ini semua adalah pekerja. Kalau di peringkat swasta, dia orang ni kalau company perform better, dia akan dapat bonus. And then increment akan dapat. Bonus kadang-kadang gila-gila punya bonus. Dia orang ni pun sama juga, dia macam pekerja. So, employer dia government. Jadi bila government berkebolehan untuk beri bonus kepada dia ataupun allowance kepada dia atau insentif kepada dia, that mean dia memberi kepada kaki tangan dia. Dia tak bagi kepada rakyat semua, dia bagi kepada kaki tangan dia. So kalau kaki tangan ni dia boleh perform better, then dia get promotion better. Dia boleh pergi promotion better. So sebab tu saya cakap, at the end of the day, kalau kita ada leaders yang competent, understand about a specific management of education, saya rasa this country can go very far. Memang akan jauh pergi. Dan saya rasa kita nak kena ada persefahaman kaki tangan kerajaan. Pasal dia kaki tangan kita. Begitu juga kalau you masuk mana-mana syarikat, dia ada kaki tangan. You tak boleh bawa cara dia ada kaki tangan. Dia kena work harmoni. Dia tak boleh asingkan orang sana, orang sini, kementerian sini tak bercampur. Because the whole thing is as government. Kadang-kadang kalau kita boleh dapat jadikan mereka ini sebagai satu pasukan, 1.6 million government servant. Kita jangan tengok dia ni sebagai pengundi tau. Bila kita tengok dia sebagai pengundi, that's why kadang-kadang kita ada masalah. Kita tengok dia sebagai pengundi, bukan kita nampak dia sebagai pekerja. So, bila kita tengok dia pasal pengundi, kadang-kadang benda buat tak betul pun kita tak mau buat. Sebab kita tak nak offend 1.6 million people. Wrong. So, kalau dia deserve to get promoted, dia got to get promoted. Kalau dia patut menjadi KSU, dia patut jadi ketua pengarah because dia punya talent, dia punya kebolehan, then you have to give. Tak seperti nak kena tunggu umur 58 tahun. Kalau dia umur 35 and this guy is fit to lead division atau pengarah, jadi ketua pengarah, bagilah. It's a talent yang nak kena buat ni. Education. Bukanlah saya cakap yang dah berumur tu tak ada talent. Nah, I'm talking about kalau kita jumpa yang good talent dalam sistem, promote. Tak payah nak tunggu seniority. You look at how the Singapore government run their government. They're all about talent. Dia tengok orang ni ada A, B, C talent, D dia tak ada.
Dia send training D tu. Dia pergi hantar overseas balik. Complete. Straight away. Head a good kementerian. So saya rasa kalau kita boleh buat benda ni and everyone is on top of the job, then I think government tak ada orang boleh kalahkan lah. Betul. Betul. Kalau kita tengok keadaan ekonomi semasa kita tu dengan banyaknya pelaburan yang diumumkan oleh PMX, FDI, DDI. Tapi ramai juga rakyat yang mungkin nak bertanya, kalau dah investment banyak masuk, tapi kenapa ringgit kita masih melemah? Okay. Ini exciting sikit. Nak ambil masa lama sikit boleh? Sila saya. Ini penting nak cerita ni. Okay. Pelaburan ni, bila you cakap approve tu duit belum masuk. Tapi dengar figure besar lah. Macam first quarter 2023, 71 billion. Approve. Good. Alright. First quarter ni, the realized one only 12 billion. Tetapi, macam mana nak dapat FDI kalau yang approve ni pun tak masuk lagi? So, jadi kita kena manage that approve. Mana kita nak, bila kita dah approve tu, kita kena ada follow up. Kalau 71 billion kita dah approve, first quarter ni kita ada 12 billion yang dah rela, yang dah masuk duit, dah nak labur. So what happened different? This is where kita nak execute. Kita nak kena pergi jumpa, tanya dia, bila nak masuk? What is your constraint? Oh, kita tak dapat tanah. Then how big is your land? Now, kita pergi cari lah. Pergi jumpa kat kerajaan negeri Johor, pergi ke kerajaan negeri Selangor, pergi Perak, depending location yang dia nak. Then federal government must negotiate this. Tolong. And then infrastructure tak ada, we have to help. Kita nak tengok the nature of business yang dia buat. Kalau nature of the business ni memang dia boleh re-export balik, dia mungkin nak tempat-tempat yang berdekatan dengan port. How do we help them? Kalau kita approve, tapi kita tak boleh address dia orang ni selepas, dan itu yang nampak kita punya approve besar. Jadi orang bila dengar pelaburan FDI masuk ni, dia ingat duit dah masuk. Belum lagi. Baru umum. Baru umum. Dia tapi good lah kita umum. Sebab bila kalau kita tak umum, mana orang nak tahu kita nak buat kerja apa? Dia akan bantu confidence level lah. Confidence level. Tapi masalah bila dah umum, lepas tu kita pun umum ya. Tak boleh. Kita follow up. Kan? Macam mana lah Zan jual dia kata, tu you belilah your produk ni. Berapa jual ni? Okey lah, I confirm lah, beli 100. Lepas tu I balik. Pasal you produk tak ada lagi. Lepas you tak call 3 bulan. Bila I nak beli your produk? Nampak tak? Semua lepas you cakap setuju sekarang tu, besok you dah call I. Bila I belum jumpa tu, bila nak deliver? Pukul berapa nak deliver? Bila nak masuk duit? That's it. So kita nak kena engage. And this is a big company because dia ada choice. Nak pergi mana? So yang ini saya cakap, kita nak kena lihat, okay, bab currency ni. Kenapa currency ni jadi RM4? Bulan 8 bulan Julai 2023, dia 4.67. 8 hari ni, 8 bulan Ogos 2023, sekarang jadi 4.58. Dalam masa sebulan dia jatuh. Dynamic currency ni orang kena faham. Dia ada banyak faktor yang menyebabkan currency ini berubah. Dia ada lebih kurang 7-8 lah. Dia sebenarnya banyak lagi, tapi 7-8 dia very significant. Pertama, confidence level of the country. Kalau country itu orang tak confident, ringgit dia pun orang tak confident. Dia punya currency pun orang tak confident. Sekarang you pergi Sri Lanka, ada confident tak dia punya currency? Tak ada. Dia tak confident. Okay, confident. Nombor 2, back. Bila you dah confident dengan negara tu punya political stability, then next one is what? Next one, they look at the competency. Dia main competent tak kita punya pengurusan kerajaan ini? Maknanya daripada leader sampai kepada kaki tangan. Dia confident, good. Nombor 3, dia tengok apa? Dia tengok dari segi perkembangan ekonomi. Ekonomi kita ni ke belakang ke depan? Kalau ke depan grow sustainable, positive, 4.5%, 4.5%, 5. Maknanya dia tahu, always economy to grow. Dia jangan pergi ke belakang, dia kena pergi ke depan. Okay. Ini lagi apa? Dia tengok you punya kadar interest rate you. And then dia compare dengan your benchmark currency like US.
Itu juga memainkan peranan. Lagi apa? Dia tengok lagi dia punya deficit, dia punya fiscal management. Kalau fiscal management you manjang koyak ya 6%, 7%, 6%, 7%, consistently 6%, 7% negatif, rosaklah. So we need to manage. That's why kalau you tengok dalam PMX punya strategi, dia target. Dia cakap now kita deficit 5.6, dia nak target jadi 3. So dia kena tunjuk barang tu. Lagi apa? You tengok dari segi FDI. FDI pun sama juga. Dia nak tengok banyak FDI masuk. Bila FDI ni masuk, jadi dia strengthen lah. Pasal dia datang bawa duit dia, US ke, Euro ke, apa ke dia bawa. Dia masuk ke Malaysia ni, dia kena pakai ringgit. Dan dia tukar dengan ringgit. Jadi demand of ringgit high, jadi naiklah ringgit kita. So ini banyak faktor-faktor, dan juga dari segi kita punya current account surplus. Kita dah kerajaan dah deficit. As a country pun, kita jangan jadi deficit. Sekarang ni Alhamdulillah, we still positive as a country. So kita punya export, import plus current account, services account, kita masih positif. So kalau positif, makna deficit kita only fiscal. Tapi yang ini kita masih positif. Tapi kalau ada country, dia punya kerajaan punya deficit pun deficit besar, country pun deficit. Itu memang jahanam kita punya currency. So kita punya currency ni, you kena tengok, dia banyak faktor. Dia bukan one. Tapi kalau orang touch only one, dia tak boleh. Dia kalau 7-8 faktor tu, kemudian kita tick. It's combination. Daripada 8 ni, mungkin kita good on 5. 3 tak apa-apa. That's the balance of the currency. Mana? Kalau kita daripada 8 tu, kita satu je tick, lain semua hancur. Hancur lah. So ini yang kita nak kena faham. It's not a straightforward nak pergi explain pasal currency ni. Kan? Kadang-kadang kita tak ada buat apa, kita doing well. Tapi tiba-tiba ada berlaku something wrong dekat China. Trade dengan kita almost 18%. Lepas tu 18% dia tak mau beli daripada Malaysia. Ataupun dia kena sanction, for example, Atau US do not want to trade with us. US dengan kita 10% daripada total trade. Dia tak mau trade dengan kita. That will affect kita punya currency. Suddenly the total trade of the country 10% dengan US gone, atau 18% dengan China gone. Itu tak boleh. Iaitu can cause bukan salah kita, dia orang tak nak trade. Ini nak kena, this is where diplomatic punya engagement dengan negara ni sangat penting. Very important to make sure that kita manage. And then why saya cakap Dr. Zana, kenapa currency management ni sangat penting? Sebab kalau tidak, you bayangkan, dulu kita RM2.50, sekarang ni kita dah RM4.50. You imagine, you terfikir tak? Kalau kita tak manage ekonomi kita ni, one day, this currency become RM8. What do you do? So, kita akan affected because barang-barang makanan kita ni banyak yang kita import. So, that's why kita manage ni ekonomi ni. So, at the end of the currency ni akan reflect fundamental of the country. Sangat penting. So far, I think we are there. We manage it well. Only thing is, kita kena konsisten dengan kita punya ni. Kita tak boleh flip-flop. Kena konsisten, execute properly on this strategy for next 10 years, and I think we can do it. Okey, Tok. Satu perkara lagi yang saya rasa dijelaskan oleh PMX dalam ucapan dia ialah tentang hutang negara 1.5 trilion ini. Salah satu sasaran kerajaan ialah untuk kita mengurangkan kadar hutang. Jadi kepada mereka yang tak ada background ekonomi, apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan kadar hutang? Okey. Dia sebenarnya macam ni. Hutang ni memang kalau you deficit, tiap-tiap tahun you kena hutang. Dia impossible you tak hutang. Kalau selagi you punya deficit tu negatif, negatif, kalau deficit lah, you kena hutang. Maknanya kalau you deficit kita 100 juta, 100 bilion. 100 bilion kena hutang. Kalau deficit you 80 bilion kena hutang. Kalau dulu masa Barisan Nasional 40 kena hutang. Tetapi hutang yang kita buat 40 ini, dia generate tak ekonomi. Kalau dia generate ekonomi, dia increase our GDP. And the economy activity grow. Jadi, growth of that GDP and growth of that economy ini, dia akan memberi income kepada kerajaan dan kerajaan boleh membayar interest yang dipinjam. Jadi macam
beli rumah lah. Kita beli rumah, Dato' Azhar ada 30% cash ataupun 20% cash. 80% tak ada. Tapi nak beli rumah. So you pinjam lah. You pinjam, you bayar lah. You bayar. Tapi over the period of time, pembayaran hutang you Interest. tapi value rumah you naik tau. Faham tak? So ekonomi kita kena berkembang. So hutang ni biasa, tak apa. Tapi masalahnya jangan hutang tak boleh bayar. Interest tak boleh bayar. Ini masalah. Bermakna kalau kita nak bayar interest pun kita kena pinjam nak bayar interest, that's very, itu ada masalah. Tapi kalau kita hutang, hasil daripada ekonomi negara ni, kita boleh bayar hutang kita tanpa berhutang. Jangan pergi hutang, interest pun kita hutang. Macam Zam beli rumah, kena bayar interest, pergi pinjam malung pula. Bayar interest. Nak kena top up. Kena top up. Mana tak boleh, itu tak boleh. So we need to manage lah. Kan? Okey Tok. Kalau kita tengok antara perkara yang positif yang diumumkan baru-baru ini oleh DOSM, Department of Statistics of Malaysia, ialah kadar inflasi yang menurun kepada 2.4%. Dan kita tengok pun kalau siapa yang selalu pergi market, beli ayam, harga ayam dah nampak penurunan, harga cili merah pun dah nampak penurunan. Kalau dulu 30-40 ringgit, sekarang 8 ringgit 99 sen. Jadi ada certain barangan yang sudah mula menunjukkan pengurangan. Tetapi musim-musim pilihan raya ni, ramai orang masih lagi menjadikan topik kos harga barang meningkat, kos sara hidup meningkat. Isu kita dekat sini yang kita nak jawab tu, apakah kos barangan itu meningkat ataupun kos sara hidup kita yang meningkat? Dia pertama, kos ni macam you sebut pasal ayam dulu at the peak of ayam ni, because memang betul nak beli ayam, nak bagi makanan ayam, the cost meningkat almost 3 kali ganda. Kalau dah 3 kali ganda meningkat dia cost, macam jagung you beli, soybean you beli, dia triple dia punya price increase kat luar sana. And corn ni, soybean ni bukan kita tanam, kita tak pernah tanam, kita tak ada tempat tanah nak tanam ni, because kita bukan non producer of corn. So kita import lah daripada Brazil. Dia import lah daripada mana negara yang produce corn ni. 3 kali ganda dia punya harga. Dia dah meningkat 3 kali ganda. So jadi bila benda tu sampai sini untuk bagi makanan ayam, so nanti tu kos ayam tu akan naik. Kan? So jadi bila kos ayam tu naik, jadi kalau kita tak manage ni, kita sekat orang daripada jual ayam untuk cover kos dia, maka next input dia tak mau beli ayam. Bila dia tak mau beli ayam, tak ada ayam. Itu sebab kerajaan kena import ayam beku. Tapi bila import ayam beku, you ingat boleh murah ke? Tak boleh, pasal dia pun makan jagung juga. Dia pun makan soybean juga. Dia bukan makan benda lain. Sama je. So jadi ini nak kena faham putaran ni. So sebab tu saya cakap, negara kita ni pasal kita dah terbiasa untuk mensubsidize banyak benda-benda, jadi no political party dare to take that action. But you look at Jokowi, they have done it. Of course riot kat bawah tu, tapi apa nak buat, orang tak faham kan. Tapi ini yang kita nak kena pastikan. So jadi balik pada subsidi tadi. Jadi subsidi kita punya inflation 2.4% ini kebanyakan is not real. Dia could be 5-6% inflation ni. Tapi pasal kerajaan memberi subsidi hampir 60 bilion setahun. 60, kalau ada one time sampai 70. Kita subsidi kita punya petrol, gas, minyak masak and a few other lah subsidi yang kita bagi. So these are all the subsidi ni dapat mengurangkan cost tu, sebab tu kita 2.4. Kalau you compare dengan orang lain, tinggi. Negara-negara lain dia check memang tinggi. Ini tak boleh. Amerika 10%, UK tak boleh. Dia cakap, oh Amerika dia develop country, UK develop country. Yalah, dia pun ada orang miskin kat tu. Dia orang pun suffer juga. So apa yang saya nak tekankan, setakat hari ini kita masih boleh menampung subsidi ni. Tetapi bila kita do some adjustment, kita do a targeted subsidi, dia lebih berkesan. Dan over the period of time, I think masyarakat akan tahu macam mana nak adjust. Macam Dato' Azizah gaji 50,000, you know how to adjust.
Masa you gaji 10,000, you know how to adjust. So you need to do the adjustment. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul tak boleh hidup kerana memang tak mampu, that's where the intervention from the government come. Kita tolong orang yang kita panggil miskin tegar. Right? Jadi soal miskin tegar ni saya nak cerita sikit lah. Kalau kita tengok dari segi state lah, negeri, ya. Kalau kita tengok di Selangor, miskin dia punya contribution of GDP dia kepada kita punya negara about 25.5%. Miskin yang kita panggil kategori miskin 1.7%. 1.7% yang miskin. Let's look at Kelantan. Kelantan dia punya GDP contribution kepada the whole nation 1.9. Dia punya kadar kemiskinan 21%. So jadi itu perbandingan dia. This is where kita nak kena tengok benda ni semua ni, and then kita manage kita punya ekonomi. Kita pun tak nak ada negara yang negeri yang ramai orang miskin kita tak tolong. So that's why bila kita bagi subsidi tu, dia tak kira dia pergi ke Kelantan pun dia dapat, dia pergi Terengganu pun dia dapat, dia pergi Kedah pun dapat. Walaupun kita tak sehaluan, tak apa, kita boleh bagi. Sebab kita menolong orang miskin. Polisi kita tak kira siapa. Betul tak? Tapi at the end of the day, negeri itu kena bangun lah. Kurangkan kemiskinan. Kita nak bagi subsidi berterusan pun, at one time, kalau duit tak ada, ekonomi tak membangun, asyik nak tukar syaratan move, jalan. Tok, satu perkara yang menarik bila angka-angka yang Datuk mention tadi, kalau Kelantan berapa 1.9 Satu GDP. 1.9% contribution to national GDP. Dan Selangor 25.5. Macam mana pemimpin Perikatan Nasional dia kata dia nak ubah Selangor for change. Dia nak tubuh lagi pemulihan ekonomi negeri Selangor. Jadi ini satu benda yang rakyat tak sedar yang sedang berlaku. Janji-janji mereka yang tak boleh perform di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, mereka nak mengajar Penang, Negeri Sembilan dan Selangor. Ini soalan politik. Okey. Kalau soalan politik, saya pun jawab politik lah. Ya. Jawab politik ialah, so apa kata kita suruh dia improve daripada 1.9% tu, jadikan 3.5% dulu. Boleh? Kalau Kelantan boleh naik, Kedah boleh naik, Terengganu ni, buat tu dulu. Kalau dia boleh berjaya jadikan 25%, kita pun serah Selangor dekat dia. Boleh? Yang ini itu jawab politik lah. Betul. But at the end of the day, ada orang cakap dengan saya, mana boleh you compare Selangor dengan Kelantan? Betul lah. I tak boleh compare Selangor dengan Kelantan. Sebab apa saya cakap? Sebab apa I tak boleh compare Selangor dengan Kelantan? Selangor masa BN pun dia opposition dengan kita. Kelantan also opposition kita. Kedah sebelah Penang. Why Penang can develop? Also opposition. So at the end of it, it's about leadership. Maybe lah you tak dapat exactly macam Selangor 25, but maybe you are 12, 13 contribution your GDP to the nation. Kalau you nak membangunkan ekonomi negara ni, dia tak boleh ke pusat tau. Dia tak boleh ke pusat, dia kena pergi ke negeri. Dia ni contribute 25. Johor contribute 25. Kelantan contribute 15. Terengganu contribute 16. Besarlah ekonomi Malaysia ni. Kalau semua kat sini, Kuala Lumpur mana ada tanah raya? Betul tak? Betul. Datuk Azang kau ni faham? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah antara sebab kita nak bagi pencerahan. Jadi hari ini bila pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dalam ceramahnya, kita akan datang ke Selangor, kita akan tubuh Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Dia kalau nak datang Selangor, kita lalu-lalukan sebagai pelancong lah. Boleh lah. Banyak pelancong lah. Ini jawapan politik. Datang lah. Because it's good for them to come to Selangor. Sebab dia belajarlah pada Selangor. Macam mana boleh buat? Despite BN dah tak kawan dengan BN for 3 penggal, still okay. Contoh maknanya they must be, they adjust macam nak buat. Penang pun sama. Sama Penang. Betul. Dia boleh adjust. Ingat Penang dah nak tutup, tak tutup lagi. Steady, okay. No, we have to learn. Tak salah kita belajar kepada orang yang faham mentadbir negeri. Bagi saya lah. Sebab tu kalau saya nak berkawan dengan mana-mana orang politik, kalau dia boleh bagi kita some value added to kita punya perjuangan, and dia pun boleh belajar daripada kita, boleh belajar, why not?
At the end of the day, kita mati ni kita tak bawa balik Malaysia tau. Kita balik seorang-seorang. So Malaysia ni will continue by the future generation. Tapi kalau kita boleh show a good example for all the future generation, that's good for us. Betul tak? So I ingat, tak adalah orang boleh buat semualah. We need a team. Kita mesti ada pasukan. Di peringkat negara, kalau kita nak bangun ekonomi dia, kita kena ada pasukan di negeri-negeri. Sebab tu kita ada Dewan Undangan Negeri. Dia orang ada dia punya pasukan. Kita kena jive semua ni, walaupun kita ada different political ideology. But negara mesti bangun. Ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada Sanusi di Kedah? Cara bercakap lah. Hebat cakap. Kan? Saya pun juga takut ni. Dia panggil apa? Dia punya perkataan-perkataan tu, dia cakap untuk orang Kedah saja, cakap itu friendly. Pujian. Pujian. Saya malah nak sebut lah perkataan tu. Pasal banyak sangat. No. Okey lah, kita nak tengok orang politik cakap lawak-lawak ni, syok je kan. Kadang-kadang saya pun thrill je. Tapi hakikat dia, can you manage a state? Boleh tak you mentadbir negara ni, akhirnya lawak-lawak kita ni boleh bermanfaat kepada rakyat? Next, the question kita nak tanya. Kalau boleh buat, jalan lah. Tetap malam nak lawak-lawak lah. 1 hour sesi bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Menghiburkan hati. Menghiburkan hati. Saya pun nak tengok. Kan? Alright, itu je. So I think it's okay. Kita pun belajar daripada semua state-state ni. We learn. Bagi saya suka tengok, belajar, tengok what's wrong. Kan? So at the end of the day, I think kalau kita boleh susun kena strategi ekonomi, and then kita get it executed properly, then why not? Baik, Tok, kalau kita tengok perkara yang dilakukan oleh Datuk Najib semasa pentadbirannya ialah untuk meletakkan sasaran rakyat negara ini satu hari nanti akan mendapat pendapatan tinggi. Tapi di bawah Tun Mahathir, he's a non-believer untuk gaji tinggi ni. Tetapi bila PMX taking over, beliau nampak kepentingan untuk dikaji balik skim gaji, lepas tu dia nak buat progressive salary, and then nak capai satu tahap di mana apa yang kita usahakan dulu nak disambung. Komen Tok untuk rakyat kita. Okey, dia pasal gaji ni, saya bersetujulah. Gaji ni dia kena bersesuaian dengan negara tersebut. Macam saya tengok kenapa rakyat kita dia kerja banyak dekat hotel-hotel ni, tapi dia tak bekerja dekat hotel, dia tak mau ambil job kat hotel ni, yang ambil ni semua Bangla dengan foreign workers. Okay? Why? Ini bukan 3D punya job. Dangerous, difficult and dirty ni. Bukan. Tapi dia tak mau ambil the job tu sebab dia tidak ada nilai ekonomi untuk dia ambil job tu. Dan kita tengok balik, sebahagian daripada rakyat kita beribu-ribu, tiap-tiap pagi dia pergi ke Singapura. Pergi ke Singapura, kerja. Saya ada baru ni saya ada pergi Singapura. Jadi saya jumpa budak Malaysia. Kerja kat hotel. Saya cakap dengan dia, you kena duduk Johor bang. Okay. Berapa gaji dapat sini? Dia dapat 3,000 sing. Dolar. Ada yang seorang lagi kawan tu dapat 2,500 sing. You kali dengan 3,40 sen. Dia dapat 8,500 kerja kat hotel. Simple-simple ya, cleaning, bersih-bersihkan tu kan. And ada diploma. Why these people tak mau ambil kat kita ni? Kita tak nak ambil ni because employer kita ni dia guna benchmark foreign workers. Siapa nak ambil kerja? Dia nampak tak ada economic value. You bagi dia 1,800 contoh. Lepas tu dia nak kena bayar sewa rumah 800. Tinggal 1,000. Tolak EPF 10%, 100% tinggal 900. Dia punya 30 days punya kerja tu naik dengan dia punya transport semua. Lepas tu what left? Tak ada. So tak ada economic value. Sebab tu dia tak ambil kerja. That's why dia terhenti. Bila dia bawa Grab ni semua ni, dia dapat 4,000 walaupun teruk kerja, tapi ada economic value bagi dia. So dia tunggulah dulu dapat kerja bagus. And then hotel kita ni, sebab dia dapat pakai foreign worker, harga semua murah. Sebab tu dia punya hotel rate dia rendah. 5 star kita ni paling lowest sekali dekat dalam Southeast Asia.
Paling lower pasal kita pakai foreign workers. Sepatutnya foreign worker ni tak boleh. Cuba you bagi dia orang ni RM3,000, RM3,500, RM4,000. They will take up the job. Why should they go there? Because dia dapat kat Singapura RM8,500 equivalent to 2,500 or 3,000 Sing. Dia punya perbelanjaan tu RM2,000. Keluar masuk tu RM2,000. Tapi kalau you ambil RM8,500, tolak dia punya kos keluar masuk Singapura tu RM2,000, dia still ada RM6,500. So I think progressive wages ni saya setuju. Tapi dia kena bersesuaian dengan lagi satu action yang kita kena ambil, iaitu kita kena control foreign workers. Dia foreign worker ni kalau dia nak pergi petik buah kelapa sawit, okey, kita hantar. Dia nak buat all this sewerage punya treatment yang dirty, dangerous and difficult ni, tak apa. Dia nak pergi buat ni, panjat crane ke atas tu, nak pergi buat bangunan, okey. Tapi the rest of the service sector, you cannot do this. Tak boleh. Because bila you pakai new benchmark, then you jual pula harga dia rendah. So habislah. So dia tak boleh jadi macam tu. You cannot. Dia kena ada, while you nak set your wages, progressive wages ni, dasar, you also must control these foreign workers. Anda tindakan mesti mau ambil. Kalau tak ada ambil pekerja yang tu, hotel-hotel ni semua. Cuba hotel-hotel offer, saya nak ambil pekerja diploma atau degree buat ni. You bagi dia gaji RM4,000, dia datang ambil lah. Sure. Kan? Bukan dia panas semua, nak aircon semua. Betul. Betul tak? So, because I see ni in Singapore, yang kerja situ semua Malaysia. Berulang tiap hari. Tak boleh. Sebab dia ada economy value. Dia berulang habis RM2,000, tapi net dia masih dapat RM6,500. That's why people take up the job. Kenapa orang tak ambil job? Sebab dia tak ada economy value. Kenapa dia suruh isteri dia jadi full time housewife? Sebab kalau isteri bekerja, dia bekerja, anak tak ada orang jaga, lepas tu nak bagi orang jaga, kos katakan RM1,600. Jadi wife dia net RM800. Baik dia jaga. Nampak tak? Sebab tu dia kena berhenti. Bila anak dah besar tu baru nak cari kerja balik. So ini nak kena faham dia punya ekonomi dinamik ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sejam kita sembang ni. Dah sejam tak? Sejam. Baru setengah jam Macam sekejap Sejam kita sembang ni. Kita nak buktikan bahawa pilihan raya yang kita akan hadap pada 12 hari bulan ni, ini bukan soal satu domain iaitu Islam Melayu. Saya sampai hari ni saya tak tengok lagi, saya tak dengar lagi selain daripada mereka bercakap manifesto, mereka boleh bagi hala tuju kalau bukan di peringkat nasional tapi di peringkat negeri. Apa yang nak dilakukan di peringkat negeri? Kalau kita tengok Kelantan dalam masa 5 tahun akan datang cerita lagi pasal air. Mereka pun dah cerita mereka perlukan 30 tahun lagi untuk selesaikan masalah air. Dan di Kedah juga mereka kata untuk dapat 100,000 peluang pekerjaan mereka nak wujudkan, mereka perlu 30 tahun. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya kita nak buktikan kepada rakyat Malaysia bahawa hidup ni, ialah agama itu penting, iaitu cuma kita tak nak mana-mana parti politik mengaitkan bahawa mereka lah Islam. Kalau tak sokong mereka, bukanlah Islam namanya. Jadi ini yang akhirnya akan membuatkan mata rakyat kelabu. Saya tengok di Selangor pun banyak cerdik pandai, bila dibawa naratif Melayu Islam terancam, masing-masing pun dah hilang punca. Dia lupa bahawa kita sedang berhadapan dengan kekangan ekonomi, kos hari hidup yang tinggi, nak menstabilkan ekonomi. Mereka lupa perkara itu. Jadi kita harap baliklah semula ke pangkal jalan. Ini ada 4 hari lagi kita akan mengundi. Jadi pakat-pakat Islam itu tetap terpelihara dalam perlembagaan, dalam social contract, dalam perlembagaan UMNO itu sendiri, dalam komitmen kerajaan perpaduan. Islam itu termaktub dan disanjung, tak ada apa pun cacat celanya. Tapi jangan terpengaruhlah. Mana mungkin 1.9% GDP datang ke Selangor nak mengajar how to improve ekonomi di negeri Selangor. Pada saya sangat kelakar. Baik Tok, harapan Tok lah kepada rakyat yang akan mengundi pada 12 hari bulan nanti. Apa yang mereka patut timbang-timbang sebelum mereka nak memangkah kertas undi. Pertama, kita semua kena terima hakikat bahawa setiap daripada kita, kalau kita nama terdaftar sebagai pengundi, kalau boleh kena keluar meramai mengundi. Sebab itu tanggungjawab kita tu. Kena mengundi. Pasal kita nak memilih kerajaan di negeri tersebut. Kita kena keluar mengundi.
Sebab kalau kita tak keluar mengundi, akhirnya kalau orang lain salah pilih kerajaan itu, dan kesan dia akan pergi pada kita. So kena undi. Nombor dua, saya lihat bila kita nak pilih sesuatu political party tu, let's look at dia punya objektif. Kalau objektif dia nak jatuhkan kerajaan persekutuan, cakap dengan dia, tunggu 2027 lah. Jangan jatuh sekarang. Pasal orang tu baru jadi 8 bulan. Janganlah. Kan? 2027 ada. Sementara tu kau pergi jaga negeri dulu. Kan tak? So, nombor 3, macam Kelantan ni dah 33 tahun. Bagilah sekali kerajaan perpaduan ni manage Kelantan ni 5 tahun. Kalau kau tak okey, kita bagi balik kat you. Bagi 5 tahun. Dah 33 tahun dah. Rehatlah dulu. Bagi kita buat. Cari idea dulu. Cari idea dulu. Kita dah putihkan air semua, nak you ambil balik. Baik, ini satu saranan yang bagus sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Apa salahnya 5 tahun bukan lama pun. Dan kalau beralih daripada PAS kepada PHBN bukan ada masalah apa pun, kerana yang menjaga tetap juga orang Islam. Nah, yang dapat manfaat pun kalau kita boleh jernihkan semua benda ni, kita bangunkan, ada manfaat pun kat situ juga. Bukan kita boleh bawa balik kat situ juga, kat state tu juga. Bukan kita bawa balik tanah Kelantan ke Selangor. Jadi itulah. Jadi kita pulangkan balik kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan emosi dan jangan tiba-tiba pula kita terasa kalau kita tak pangkah ni nanti tak Islam kita. Tak cukup Islam. Jadi kalau pengundi yang beremosi ni, pengundi yang beremosi, dia akan melahirkan pemimpin yang beremosi. Dapat macam Sanusi. Itu saya tak mau reserve lah. Takut kena saman. Tak apa. Sebab dia pun cakap hari-hari kan. Ada banyak track record dia. Jadi, dia tak boleh emosi. Bila you emosi, dia akan dapat pemimpin emosi. Kalau you bersentimen, dia akan dapat pemimpin yang bersentimen. Betul. Memang ada pepatah mengatakan bahawa pemimpin yang you lahirkan tu hasil daripada tangan-tangan yang memangkah. Yes. Because dia bertanding 2-3 kali tak boleh menang, lepas tu dia tukar style. Pasal you suka style tu, dia pun cerita pasal syurganya. Menanglah dia. Itu saya kena jaga. Ini fakta. Ini fakta. Kerana banyak kajian yang kita buat, kita cerita, kita umumkan pelbagai insentif, pelbagai perkara, tetapi akhirnya bila dia berkaitan dengan soal spirituality, soal esok kita kalau nak mati ni, nak masuk syurga ke neraka kan. Jadi contemplating. Man, everyone, kita semua memang nak pergi. At the end of the day, kita semua nak masuk syurga kan. Tak ada siapa nak pergi neraka dulu. Belum pernah saya dengar orang nak pergi masuk neraka ni. Kan? Jadi at the end of the day, kita sebagai pengundi, kita kena nilai. Kita nilai lah. Yang cakap ni dia dah masuk ke belum? Dah ada tiket. Okay. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, sembang-sembang kita pada malam ni sempena pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 hari bulan nanti. Mereka yang akan mengundi di 6 buah negeri. Hari ini alhamdulillah undi awal telah pun disempurnakan dengan baik. Lebih 95% daripada 98,000 pengundi awal telah pun mengundi. Kemudian akan diikuti dengan dengan yang lain-lainnya dan sampailah pada 12 hari bulan. Jadi pastikan 12 hari bulan tu saya minta jangan complacent, jangan tak keluar mengundi. Nanti kalau tak keluar mengundi ni kita tengok ramai orang beranggapan pilihan raya negeri je, bukan ada apa pun. Tapi ramai juga pemimpin politik kata ini pilihan raya negeri, kalau menang ni boleh jatuhlah kerajaan persekutuan. Jadi kita pun tak tahu dapat dalil daripada mana, tapi ramai juga yang percayalah. Tapi mudah-mudahan kita dah tengok data, dan kita pun dah tengok perkembangan terkini. Kita tak nak cakap lebih-lebih, sekurang-kurangnya kita retain mana-mana negeri yang telah kita menang, dan kita sedang mengintai-intai untuk mencuri 1 atau 2 negeri yang telah pun diumumkan oleh PMX juga baru-baru ini. 1-2 negeri kita tengah intai untuk kita rampas. Mudah-mudahan Allah menyampaikan hajat kita. Bukan kita rampas kuasa kita boleh kukuh di persekutuan. Ini got nothing to do dengan federal. Tetapi memudahkan urusan pembangunan di rakyat negeri yang berkenaan lah. Jadi kita santai-santai je, tak payah emosi berkempen. Mudah-mudahan
tuan-tuan dan puan-puan akan membuat keputusan yang betul. Saya sendiri pun akan mengundi di Selangor. Ramai juga yang dalam Dewan ni akan mengundi di negeri Selangor. Kita ucapkan selamat mengundilah pada 12 hari bulan nanti. Satu je saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan, tolong pastikan bagi tahu kawan-kawan kita yang nak mengundi nanti. Ada kali ni saya tengok dah banyak dah video-video pendek TikTok tu dikeluarkan untuk mengelirukan pengundi-pengundi jadi pengundi-pengundi PHBN kita tak macam dulu dah. Kita tak akan nampak PH dan BN tu ada dua dalam satu lokaliti, dalam satu don dah tak jumpa dah. Sama ada kita jumpa harapan atau kita jumpa dacing. Jadi saya nak bagi tahu, saya nak pesan ni pada semua, nampak dacing pangkah, nampak harapan pangkah. Kalau nampak Perikatan Nasional, tutup mata. Jangan buat apa-apa. Dan nampak Parti Muda, walaupun dia dalam gabungan, tapi saya rasa tak lama dia pun akan diterajang keluar kerana dia pun mendahaka kepada Tok Guru. Muda ni kita cancel, Perikatan Nasional ni kita cancel. Hanya pangkah harapan ataupun dacing saja, BN. Kita tak akan jumpa di mana-mana tempat yang ada harapan dan juga BN, tak ada. Semuanya clear cut, clear cut, satu lawan satu. Kita tak akan bertembung antara harapan. Pilih harapan ataupun kita pilih dacing. Kalau di negeri Pantai Timur mereka menggunakan logo PAS, iaitu abaikan. Tak apa, tak pangkah tu pun insya-Allah kalau amalan kita cukup, Allah sayang kita masuk syurga. Itu kasih dan sayang dan rahmat Allah yang nak pilih kita masuk ataupun tidak. Jadi jangan risau, jangan rusing, tenang-tenang aja, santai-santai aja, hidup mesti diteruskan. Sekian saja daripada kami yang berlangsung daripada Auditorium Aras 4 Menara Dato' On yang dibawakan secara langsung. Terima kasih Dato' Jo yang sudi memberikan masa kita untuk pada malam ini. Ini salah seorang naib presiden yang sudi menerima undangan kita lah pada malam ni. Yang lain-lain semua dah sibuk. Tok Mat Hassan di Paroi malam ni. Kita ada banyak program jelajah dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan semua pemimpin kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan tugas mereka. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.